Pernah tak anda melihat iklan seperti ini? Iklan berkaitan dengan kecekapan tenaga dan bagaimana penggunaan tenaga elektrik untuk kecekapan tenaga. Saya rasa anda pernah melihat iklan-iklan ataupun kempen yang berkaitan dengan kecekapan tenaga sama ada di media sosial ataupun juga di televisyen di rumah anda. Mungkin juga ada iklan atau kempen di sekolah anda. Kenapa agaknya iklan-iklan ini dilaksanakan? Dan apa agaknya kaitan di antara kecekapan tenaga dengan teknologi hijau dan juga kelestarian alam sekitar? Jom tonton video ini untuk mengetahui berkaitan dengan kelestarian alam sekitar dan juga teknologi hijau. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Saya Cikgu Nuraini dan dalam video ini saya akan mengajar anda Sains Tingkatan 4. Dalam video kali ini kita akan teruskan kepada bidang pembelajaran 4 iaitu teknologi hijau dalam melestarikan alam. Baiklah, kita akan teruskan kepada standard kandungan 4.1 iaitu kelestarian alam sekitar. Mari kita lihat standard pembelajaran yang berikut. Yang pertama, nak mendefinisikan dan mewajarkan teknologi hijau dalam kehidupan. Yang kedua, nak menghubungkaitkan kecekapan tenaga dengan teknologi hijau. Dan yang ketiga pula, nak mengenal pasti sektor dalam teknologi hijau. Apa itu kelestarian alam sekitar? Kemajuan teknologi dan juga pembangunan secara holistik pada era ini banyak memudahkan dan mempercepatkan pelbagai urusan manusia kini. Namun, kemajuan teknologi membawa kesan yang buruk kepada alam sekitar. Contohnya, peningkatan pencemaran alam sekitar dan pengurangan sumber alam sekitar. Menyedari hakikat ini, pelbagai inisiatif telah diperkenalkan bagi mengembalikan semula kesedaran manusia terhadap kelestarian alam sekitar. Segala usaha dan juga inisiatif yang dijalankan ini dikenali sebagai teknologi hijau. Apa itu teknologi hijau? Teknologi hijau ialah pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar dan alam semula jadi serta meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. Apakah kepentingan teknologi hijau? Untuk mengatasi masalah kemusnahan alam sekitar, mengurangkan pengeluaran karbon, meningkatkan tahap kesihatan dan kehidupan manusia, serta menjimatkan penggunaan sumber asli negara dengan menggunakan sumber tenaga boleh baharu. Mari kita lihat contoh konsep teknologi hijau dalam kehidupan harian. Kenderaan tenaga solar digunakan bagi mengurangkan penggunaan bahan api fosil. Selain itu, sumber tenaga boleh baharu digunakan bagi menjana tenaga. Sebagai contoh, tenaga solar yang digunakan untuk menjana tenaga elektrik. Menghubungkait kecekapan tenaga dengan teknologi hijau. Untuk menjayakan teknologi hijau di negara ini, dasar teknologi hijau kebangsaan telah dilancarkan
pada Julai 2009. Apakah tonggak yang terdapat dalam dasar teknologi hijau? Terdapat 4 tonggak utama yang menguatkan dasar teknologi hijau kebangsaan, iaitu yang pertama adalah tenaga, untuk mempromosikan kecekapan tenaga dan mencari ketidakbergantungan tenaga. Yang kedua pula adalah alam sekitar, meminimumkan kesan negatif dan memelihara alam sekitar. Dan yang ketiga adalah ekonomi, menambah ekonomi negara melalui penggunaan teknologi. Dan yang keempat, sosial, meningkatkan kualiti hidup untuk semua. Berdasarkan tonggak yang anda pelajari tadi, jelaslah bahawa teknologi hijau amat menekankan aspek kecekapan tenaga. Masihkah anda ingat tentang kecekapan tenaga yang anda pelajari semasa anda di tingkatan 3? Apa itu kecekapan tenaga? Kecekapan tenaga ialah penggunaan tenaga yang kurang bagi menjalankan sesuatu kerja pada kadar yang sama atau lebih tanpa menjejaskan keselesaan atau hasil yang diingini. Apabila kecekapan tenaga diutamakan di dalam sesebuah negara melalui pengamalan teknologi hijau, maka penjimatan sumber tenaga dapat dipertingkatkan, ekonomi negara juga akan semakin kukuh dan kita juga dapat mengurangkan pembaziran dan juga sisa-sisa buangan dapat ditukarkan kepada suatu bentuk tenaga boleh baharu yang lebih bersih dan selamat. Malaysia sangat menyokong dan memberikan komitmen sepenuhnya dalam melestarikan kecekapan tenaga. Antara inisiatif dan usaha yang dijalankan ke arah pelaksanaan kecekapan tenaga adalah label kecekapan tenaga bagi kelengkapan elektrik. Ini adalah contoh bagi label kecekapan tenaga yang dilekatkan pada peralatan elektrik. Indeks bangunan hijau. Indeks bangunan hijau ialah sistem penarafan yang diberikan kepada bangunan yang mempunyai ciri-ciri mesra alam. Sebagai contoh, Masjid Raja Haji Fisabilillah di Cyberjaya merupakan masjid pertama di Malaysia yang menerima pengiktirafan ini. Kempen teknologi cekap tenaga. Kempen penggunaan tenaga elektrik berasaskan sumber solar dan juga kempen kesedaran terhadap pengguna melalui amalan penjimatan tenaga. Ini adalah contoh bagi kempen penjimatan elektrik. Sekarang mari kita lihat sektor dalam teknologi hijau. Teknologi hijau telah dibahagikan kepada beberapa sektor supaya pelaksanaannya lebih berfokus. Mari kita lihat sektor yang pertama, iaitu sektor tenaga. Sektor tenaga memfokuskan penggunaan tenaga alternatif yang lebih bersih, bebas karbon serta dapat menggantikan penggunaan bahan api fosil. Sebagai contoh, hidroelektrik dan juga solar serta angin. Sektor yang kedua adalah sektor pertanian dan perhutanan. Sektor pertanian dan perhutanan berfokus kepada pengawalan kadar gas karbon dioksida di dalam udara melalui pertanian dan perhutanan. Sektor ini juga menekankan penjagaan nutrien tanah serta penambahbaikan pengawalan penanaman. Seterusnya, kita lihat sektor pengangkutan. Sektor pengangkutan berfokus kepada penambahbaikan
prasarana pengangkutan yang lebih bersih bahan bakar kenderaan dan juga pengangkutan awam. Sebagai contoh, penggunaan bas elektrik. Sektor yang seterusnya adalah sektor pengurusan sisa dan air sisa. Sektor ini memfokuskan usaha untuk meminimumkan pembuangan sisa dan air sisa ke persekitaran dengan cara mengolah sisa atau air sisa menjadi sesuatu yang baharu seperti baja kompos. Ini adalah contoh bagi kita semula sisa makanan untuk dijadikan baja kompos. Sektor bangunan. Sektor bangunan berfokus kepada pembinaan bangunan hijau seperti bangunan belian iaitu Ibu Pejabat Suruhanjaya Tenaga yang menekankan aspek-aspek seperti penelitian kualiti yang baik terhadap alam sekitar dan bangunan, penggunaan bahan binaan hijau, penggunaan tenaga dan air yang cekap serta pengurusan sisa pepejar yang baik. Ini adalah contoh bagi bangunan belian iaitu bangunan Suruhanjaya Tenaga. Seterusnya kita lihat sektor perindustrian dan juga pembuatan. Sektor ini berfokus kepada program kecekapan tenaga dan pengurusan tenaga bagi mengurangkan kesan-kesan negatif seperti kesan rumah hijau, jerebu dan juga hujan asid. Seterusnya kita lihat sektor teknologi maklumat dan komunikasi (TMK). Sektor ini berfokuskan pengamalan TMK hijau dalam pembuatan, reka bentuk, penggunaan serta pelupusan peralatan komputer. Pengamalan TMK hijau bertujuan untuk mengurangkan penggunaan bahan berbahaya dengan menggunakan bahan terbiodegradasi serta menjimatkan tenaga. Ini adalah contoh kempen bagi kita semula bahan teknologi maklumat. Sekarang mari kita lihat soalan uji minda. Soalan yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan teknologi hijau? Jawapannya adalah pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar dan alam semula jadi serta meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. Soalan yang kedua, nyatakan dua kepentingan kecekapan tenaga. Jawapannya adalah menjimatkan penggunaan tenaga dan juga mengukuhkan ekonomi negara. Soalan yang ketiga, nyatakan sektor-sektor yang terdapat dalam teknologi hijau. Jawapannya adalah sektor tenaga dan juga sektor pengurusan sisa dan air sisa. Baiklah murid-murid, anda telah pun mempelajari berkaitan dengan kelestarian alam sekitar. Cikgu harap anda telah faham apa itu teknologi hijau dan bagaimana teknologi hijau dapat melestarikan alam sekitar. Cikgu harap anda juga telah pun mengetahui sektor-sektor dalam teknologi hijau. Jika anda ada sebarang persoalan atau pertanyaan, anda bolehlah bertanya pada guru anda di sekolah nanti atau boleh rujuk buku teks.
Baiklah, kita telah sampai ke penghujung video. Cikgu harap anda telah subscribe channel Cikgu, channel Noraini Garment. Semoga kita berjumpa lagi untuk video yang akan datang. Bye!